90 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 5,047 kes. Yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut petang tadi semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Dapat 23 tambahan kes-kes baru kepada 13 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikesan. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 4771 yang mengandungi 3 kes baru, kluster 4772 mengandungi 4 kes baru, kluster 4785 mengandungi 3 kes baru dan kluster 4761 yang mengandungi 7 kes baru. Kesemua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Dalam pada itu, 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 1385 dan kluster 1387. Dan ini jumlah kluster aktif pada masa sekarang adalah sebanyak 91 kluster. Manakala terdapat 50 kes yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 122 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 3,457. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,558 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 9 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 8 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan, manakala 1 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 24 kes yang lain dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif sebagai untuk pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,938 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 303,291 ujian. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa proses mengganjakkan tempahan slot suntikan bagi mereka yang terjejas oleh penangguhan pemberian vaksin dos pertama COVID-19 masih giat dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Di samping itu, terdapat juga tempahan-tempahan yang dipindahkan ke pusat vaksinasi lain. Dalam perkara ini, sebanyak 438 tempahan yang diganjakkan telah gagal hadir di pusat vaksinasi stadium tertutup Kelmarin. Oleh yang demikian, orang ramai adalah diingatkan untuk memeriksa perjanjian vaksinasi melalui aplikasi BruHealth atau pesanan ringkas SMS dari masa ke semasa bagi memastikan tarikh tempahan perjanjian serta tempat pusat vaksinasi mereka. Mereka yang tidak dapat menghadiri pada tarikh tempahan atau telah membuat tempahan lain adalah dinasihatkan untuk membatalkan tempahan tersebut bagi memberikan peluang kepada orang lain yang boleh memanfaatkan slot-slot berkenaan. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan dari pihak-pihak penderma dalam membantu menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan menerima sumbangan berupa cek bagi tabung COVID-19 Relief Fund 2021. Cek berjumlah RM20,000 sumbangan daripada Lee Apple Bakery, manakala Sing Kiap Hin Keng Hua Auto Company menyumbang RM10,000 dan Miss Lim Li Hong pula menderma RM150. Sumbangan turut diterima daripada Odyssey Group, Balai Ibadat Kampung Mata-Mata, Gabungan Amal Perkicau Negara Brunei Darussalam. Ten Store, Jateri Ria,
Petir Management Services. Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei, Nadi Quranic Learning Centre, pegawai dan anggota ADFRT, Skuad 4 Pasukan Bomber dan Penyelamat. Program Khidmat Bakti Negara PKBN dan Brunei Shell Petroleum BSP. Sumbangan juga diterima dari beberapa individu. Orang ramai yang ingin menghulur bantuan boleh hubungi MOH Emergency Operation Centre melalui talian 7295712. Dalam usaha bersama membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam, warga Kementerian Hal Ehwal Agama lewat petang kemarin mengadakan majlis munajat secara maya dari kediaman masing-masing. Majlis munajat dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar dan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pimpinan Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. 1,500 orang warga Kementerian Hal Ehwal Agama bersama keluarga menyertai dalam menjayakan majlis umpamanya yang julung kalinya diadakan secara maya. Surah Yasin beramai-ramai dipimpin oleh Awang Muhammad Najib bin Haji Ali Akbar, pegawai pelajaran di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Majlis munajat diisikan dengan zikir istighfar dan taubah beramai-ramai dan bacaan doa bagi memohon terhindar dari wabak COVID-19. Juga menyertai majlis munajat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertanian G20 antara lain membincangkan mengenai kepentingan sistem pertanian dan permakanan global ke arah memastikan keselamatan makanan dan permakanan untuk semua serta memastikan sistem makanan yang mampan dan berdaya tahan. Mesyuarat diadakan pada 17 dan 18 September 2021 secara dalam talian. Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN 2021 diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang juga sebagai tetamu pengerusi. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Stefano Patonelli, Menteri Dasar Pertanian, Permakanan dan Perhutanan Republik Itali. Mesyuarat juga menyentuh mengenai kepentingan untuk terus memantau agenda Matlamat Pembangunan Mampan 2030, khususnya matlamat kedua untuk mencapai kelaparan sifar yang pada masa ini mengalami cabaran berikutan krisis global pandemik COVID-19, di samping meninjau semula komitmen negara-negara dalam menghadapi implikasi cabaran perubahan iklim yang dimeterai kesepakatan global melalui Perjanjian Paris, termasuk dalam menangani punca dan kesan perubahan iklim serta kepentingan memelihara, melindungi dan memulihkan biodiversiti dan ekosistem. Mesyuarat turut menyentuh mengenai kepentingan amalan dan pendekatan teknologi inovatif dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan produktiviti secara mampan, mengoptimumkan penggunaan input dan membantu negara-negara menghasilkan makanan di bawah kesan perubahan iklim. Kepentingan pengukuhan kerjasama antara negara untuk meningkatkan daya tahan, produktiviti dan kelestarian sektor makanan dan pertanian turut diberikan penekanan. Pada akhir sesi mesyuarat mengesahkan komunik mesyuarat Menteri-Menteri Pertanian G20. Norma baharu kini menjadi kebiasaan dalam semua urusan. Bagaimana pula norma baharu dalam pengajaran dan pembelajaran? Butirannya bersama Waznah Fakrena Othman. Jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam telah mengubah lanskap pembelajaran dan pengajaran di negara ini
kepada norma baharu. Mahu atau tidak, kaedah tersebut perlu diaplikasikan oleh guru dan pelajar untuk meneruskan kelangsungan pembelajaran. Bersama kita untuk membincangkan perkara ini ialah dua pencara dari Universiti Brunei Darussalam dan juga Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Pengiran Dr. Khairul Rijal bin Pengiran Haji Ibrahim dan juga Haji Samali bin Haji Adam. Apakah cabaran besar dalam memastikan pengajaran yang berkesan? Cabaran yang perlu dilihat juga yang pengalaman saya hadapi adalah proses peralihan kepada norma baru. Maksudnya dari segi penghayatan. Sedangkan dalam pengajaran ini, isu yang penting sekali dalam pengajaran adalah penilaian. Sebagai contohnya dari segi psikologi dalam virtual ini, cabaran yang besar sangat macam itu untuk mendapatkan penghayatan dan pengajaran yang baru. Artinya kita ini tidak dapat untuk menghayati sepenuhnya. Pengajaran dalam norma baru ini tentunya memberi cabaran kepada para guru ataupun kepada para pendidik ini. Jadi bagaimanakah langkah dalam memberi kefahaman kepada para pelajar pula? Kita ni perlu juga menghadapi cabaran ini dengan cara untuk memperbaiki kaedah pengajaran supaya apa yang kita disampaikan itu akan dapat dipahami oleh pelajar itu sendiri. Memperbaiki cara sistem penggunaan teknik kaedah pengajaran yang sekarang ini digunakan. Ada yang gunakan secara platform Zoom, ada yang gunakan Microsoft Teams, dan ada yang kalau tidak ada pun ada yang menggunakan secara WhatsApp, email dan sebagainya. Di mana hubungan guru dan pelajar itu mesti ada. Meskipun berdepan dengan norma baharu pendidikan, tentunya memberi pendedahan kepada revolusi Industri 4.0. Apakah manfaat norma baharu ini khususnya dari segi teknologi kepada masyarakat? Tapi pada masa ini, pelajar itu boleh berlaku bila waktu. Secara langsung, tanpa disedari ataupun secara tidak langsung, telah mendedahkan, malahan menghubungkan masyarakat Brunei dengan perkembangan revolusi 4.0. Bagaimanakah langkah menghadapi dan kesediaan para guru ini? Memikul tugas dan tanggungjawab guru bukan hanya memberi knowledge atau pengetahuan, tetapi guru juga memberikan sedikit bimbingan. Memberi didikan bimbingan yang baik itu sebenarnya memanglah melalui bentuk yang secara tradisionalnya. Tapi walaupun apapun kita perhatikan di sini langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh guru mempelajari kaedah pengajaran, ia juga akan mempelajari kaedah-kaedah yang lain. Kebiasaannya miniatur kebanyakannya didatangkan dari luar negara, tetapi tahukah Auda, miniatur ciptaan anak tempatan juga mempunyai keunikan tersendiri? Ingin tahu jawapannya? Ikuti laporan kru RTB Mojo ini. Sebilangan orang mungkin kurang berminat dalam pembuatan miniatur. Namun, tidak bagi dayang Siti Nurizwana binti Ayub. Bahkan, bilik tempatan ini menghasilkan miniatur yang unik dengan menggunakan bahan terpakai. Beliau tidak menafikan paparan di YouTube dan media sosial serta bantuan ahli keluarga banyak membantunya untuk menghasilkan pelbagai model miniatur menarik. Yang paling dapat sambutan orang ramai beras wangi. Surprisingly, ia popular di kalangan lelaki sama juga orang tua. Yang bini yang orang tua macam diorang suka main miniature lah juga. What's so special about this one is actually pasal ia cute bah. Walaupun pernah gagal pada percubaan awalnya, namun ia tidak sedikit pun mematahkan semangatnya untuk mempelbagaikan lagi ciptaannya. So this one actually, if you want to give, kalau akan membagi hadiah arah orang hari jadi, sebenarnya dalam envelope kan. Yeah. Macam kalau orang yang menerima tu, envelope tu macam baginya dah berapa lah. So that's why aku buatkan packaging macam ni lah. Supaya orang macam lagi bisa macam tu. Higher chances ia menyimpan duit ni lah pasal packaging yang bagus. Berbekalkan usaha dan keyakinan yang tinggi,
Impian anak tempatan ini untuk melihat produk miniatur ciptaannya menembusi pasaran antarabangsa boleh menjadi kenyataan. Jadi, gunakan masa terenah di rumah Auda dengan sesuatu yang bermanfaat. Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Terenah di rumah bersama melindungi. Suruhanjaya Tinggi Australia di negara Brunei Darussalam menghoskan perbincangan meja bulat bersama pemimpin daripada 32 institusi akademik dan badan bukan kerajaan NGO. Perbincangan diadakan sebagai pembukaan rasmi program Mental Health Youth Champions yang akan berlangsung selama 4 minggu secara maya. Program yang membawakan tajuk Okeykah Kita menghimpunkan lebih 100 belia Brunei dan kaunselor-kaunselor sekolah bagi mempendengarkan usaha NGO dari Australia dalam menangani isu kesihatan mental. Menyertai program Puan Yang Terutama Tiffany McDonald, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam dan Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Semasa sesi perkongsian meja bulat, para peserta mengongsikan pandangan masing-masing mengenai cabaran kesihatan mental yang dihadapi oleh para belia di negara ini, terutamanya dalam konteks COVID-19. Sembilan pelajar tahun 6 di bawah program Riayah wa Mahabbah 2021 menerima kad SIM dan peranti tab dalam usaha membantu pelaksanaan pembelajaran dalam talian khusus bagi para pelajar yang memerlukan. Penyerahan 19 kad SIM dan 13 unit peranti tab secara pandu lalu di Maktab Duli Pengeran Muda Al-Muhtadi Billah Gadong disempurnakan oleh Awang Zainal Abidin bin Haji Kipli, pemangku pengarah sekolah-sekolah. Sumbangan adalah hasil kempen sumbangan peranti, inisiatif dan kerjasama Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi negara Brunei Darussalam AITI serta sektor-sektor swasta iaitu Dynamic Technology Sdn Bhd dan Imagine Sdn Bhd. Kempen dibukakan sehingga 30 September 2021 dan sumbangan boleh disalurkan ke Jabatan Pendidikan Kokurikulum Lambak Kanan di Jalan 10, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan Berakas atau di Pusat Tingkatan 6 Tutong dari pukul 8.30 hingga 11.30 pagi pada setiap hari kecuali Jumaat, Ahad dan hari-hari kelepasan awam. Berikutan maklumat tular mengenai struktur Jambatan Sultan Haji Ahmad Ali Saifuddin yang tersebar melalui aplikasi WhatsApp dan Facebook berupa gambar yang menunjukkan seolah ada kerosakan pada struktur salah satu tiang jambatan tersebut. Otoriti Jambatan Brunei, Jabatan Kejaraya Kementerian Pembangunan menegaskan bahawa tidak ada sebarang kerosakan dikesan setelah pemeriksaan dijalankan dan ianya hanyalah kesan kotoran gelugut hitam. Orang ramai diminta untuk tidak menyebarkan lagi maklumat berkenaan demi menjaga ketenteraman awam.